Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan Cikgu Yang Izam. Aktiviti ko-kurikulum pada kali ini adalah Kelab dan Persatuan. Minggu ini adalah Minggu Sains. Mari kita belajar berkaitan dengan sains, sistem pembiakan manusia. Induk jantan vs induk betina, iaitu sperma vs ovum. Sistem pembiakan lelaki. Mari kita lihat pandangan sisi bagi pembiakan lelaki dan mengetahui bagaimana sperma keluar daripada testis melalui duktus sperma menuju keluar daripada badan seorang lelaki. Ini adalah testis, manakala ini adalah skrotum. Duktus sperma, kita boleh lihat sperma melalui duktus sperma menuju ke vesikel semen dan seterusnya ke kelenjar prostat dan keluar melalui uretra, keluar daripada badan manusia. Zakar. Ini adalah pandangan bahagian hadapan pembiakan lelaki. Mari kita lihat organ serta fungsinya. Organ pertama adalah skrotum. Fungsinya memegang dan melindungi testis. Testis menghasilkan gamet jantan, iaitu sperma dan hormon seks jantan. Duktus sperma menyalurkan sperma dari testis ke uretra di dalam badan. Vesikel semen menghasilkan cecair yang berkhasiat dan melindungi sel sperma. Kelenjar prostat merembes bendala yang mengandungi nutrien untuk sperma. Uretra salur untuk mengeluarkan air kencing dan sperma dari badan, manakala zakar memindahkan sperma ke dalam faraj wanita ketika persetubuhan. Sistem pembiakan perempuan. Mari kita lihat bagaimana proses persenyawaan sperma dengan ovum. Mari kita lihat bagaimana sperma menuju ke serviks dan juga ke uterus serta menuju ke tiub falopia bertemu dengan ovum. Ini adalah ovari yang mengeluarkan ovum. Seterusnya sperma di bahagian faraj memasuki faraj. Ini adalah serviks, ini adalah uterus. Sperma akan menuju ke ovum di mana proses persenyawaan berlaku di sini, di tiub falopia. Ini adalah pandangan hadapan pembiakan perempuan. Mari kita lihat struktur dan fungsi organ pembiakan perempuan. Faraj, iaitu menerima sperma dan menjadi saluran bayi dilahirkan. Serviks, mengeluarkan mukus untuk memudahkan sperma berenang ke dalam uterus. Uterus, tempat embrio berkembang dan membesar. Tiub falopia, tempat persenyawaan antara sperma dan ovum berlaku. Ovari, menghasilkan gamet betina iaitu ovum dan hormon seks wanita. Kita boleh lihat sperma menuju ke ovum dalam kuantiti yang begitu banyak. Perbandingan gamet jantan dan gamet betina. Ini adalah sperma, nukleus yang membawa maklumat genetik dan pewarisan untuk diturunkan kepada zuriat berada di bahagian kepala, manakala ekor membolehkan sperma bergerak dan berenang melalui faraj, serviks, uterus, tiub falopia dalam sistem pembiakan perempuan. Ini adalah ovum. Ovum mengandungi lapisan jeli, membran sel dan juga nukleus serta sitoplasma. Mari kita lihat perubahan ketika mencapai akhir balik.
lelaki akan mengalami perubahan dari segi suara, badan dan organ pembiakan. Suara. Peti suara ataupun larynx membesar. Suara menjadi garau. Badan, misai dan janggut mula tumbuh dan bulu tumbuh di muka, ketiak dan dada. Organ pembiakan. Testis menghasilkan sperma dan hormon seks. Bulu tumbuh di bahagian sulit dan zakar dan skrotum mula membesar. Bagi seorang wanita, perubahan berlaku pada badan dan juga organ pembiakan. Badan. Buah dada membesar, punggung mula padat dan lebar dan bulu tumbuh di bahagian ketiak. Organ pembiakan. Ovari menghasilkan ovum dan hormon seks, bulu tumbuh di bahagian sulit dan kita haid bermula. Mari kita lihat cermin. Kita akan bincangkan cermin satah, cermin cekung dan cermin cembung. Cermin satah. Kegunaannya menjadikan ruang bilik lebih luas, membantu penari membetulkan pergerakannya, dan juga cermin satah digunakan di dalam kapal selam untuk melihat ke daratan dan juga di dalam bangunan. Cermin cekung. Kegunaannya membesarkan imej bagi memudahkan seseorang bersolek. Digunakan oleh doktor untuk melihat gigi pesakit seperti gambar. Digunakan untuk melihat kegelapan iaitu lampu suluh. Manakala cermin cembung membantu diri di seleko yang berbahaya, membantu pekedai melihat setiap sudut dalam kedai untuk mengelakkan kecurian dan membantu pemandu melihat pandangan belakang kenderaan. Mari kita lihat pengaliran haba. Haba mengalir dari suatu kawasan yang panas ke suatu kawasan yang sejuk. Haba mengalir melalui 3 cara, iaitu konduksi, perolakan dan sinaran. Konduksi. Pengaliran haba melalui pepejal, berlaku melalui getaran dan pelanggaran antara zarah-zarah pepejal. Kaedah pemindahan haba ini lebih cepat dalam pepejal berbanding dengan cecair dan gas. Haba tidak dapat mengalir melalui vacuum secara konduksi kerana vacuum tidak mengandungi sebarang zarah untuk mengalirkan tenaga haba. Pepejal yang berbeza mengkonduksikan haba pada kadar yang berbeza. Mari kita lihat satu contoh melalui pengaliran haba konduksi. Ini juga melalui konduksi dan juga video ini, di mana haba mengalir daripada kawasan yang panas ke kawasan yang sejuk. Perolakan. Suatu kaedah pemindahan haba melalui cecair dan gas. Kaedah pemindahan ini melibatkan pergerakan zarah-zarah cecair atau gas yang dipanaskan ke atas kerana mempunyai ketupatan yang lebih rendah. Bahagian yang lebih rendah diganti oleh zarah cecair atau gas yang sejuk. Pemindahan haba melalui kaedah ini membentuk arus perolakan. Seperti contoh pemanasan cecair di dalam periuk ini, haba yang panas akan berputar daripada bawah ke bahagian atas dan ke bawah kembali. Seperti video ini, anda boleh lihat dengan jelas. Ini adalah di dalam suasana satu bilik. Udara yang panas akan naik ke atas, manakala udara yang sejuk akan turun ke bawah. Itu adalah perolakan. Seterusnya, sinaran. Proses pengaliran haba yang tidak memerlukan medium. Sinaran membenarkan haba mengalir melalui vacuum. Vacuum sama dengan ruang yang tidak mempunyai sebarang zarah di dalamnya. Contohnya, pengaliran haba dari matahari ke bumi, seperti video ini. Dan juga video ini, kita boleh lihat sinaran terpantul ke
badan wanita ini. Mari kita lihat aliran haba dalam fenomena semula jadi, bayu darat, bayu laut dan pemanasan bumi oleh matahari. Bayu darat. Bayu darat bertiup pada waktu malam dari darat ke laut. Pada waktu malam, darat kehilangan haba lebih cepat daripada laut. Oleh itu, darat menjadi sejuk lebih cepat daripada laut. Udara panas di atas laut menjadi kurang tumpat dan bergerak ke atas. Udara sejuk dari darat bertiup ke arah laut, membentuk arus perolakan yang dikenali sebagai bayu darat. Seperti video ini, anda boleh lihat udara sejuk akan turun ke laut dan naik ke atas. Bayu laut. Bayu laut bertiup pada waktu siang dari laut ke darat. Pada waktu siang, darat menjadi panas lebih cepat daripada laut. Udara panas di atas darat menjadi kurang tumpat dan bergerak ke atas. Udara sejuk dari laut bertiup ke arah darat, membentuk arus perolakan yang dikenali sebagai bayu laut. Ini adalah fenomena bayu laut. Kemagnetan. Apakah sifat-sifat magnet? Sifat magnet yang pertama, menarik bahan magnet. Seperti yang anda lihat, gunting kunci akan tertarik ke magnet kerana ia adalah bahan magnet. Kutub utara dan kutub selatan. Kutub berlainan jenis menarik, kutub yang sama jenis menolak dan kutub berlainan jenis menarik. Anda boleh lihat video di bawah. Sifat magnet menunjukkan arah utara selatan apabila digantung secara bebas. Ini adalah utara, ini adalah selatan. Ini adalah kompas di mana menunjukkan utara ke sebelah sini selari dengan utara magnet. Medan magnet. Medan magnet adalah wujud di sekeliling magnet. Apabila kita taburkan serbuk besi, kita boleh lihat medan magnet yang terbentuk di sekeliling magnet. Medan magnet adalah kawasan di sekitar magnet yang wujud kesan daya oleh magnet, dikenali sebagai medan magnet. Seperti anda lihat gambar di sebelah. Sekian dahulu perkongsian cikgu pada kali ini. Terima kasih. #Science is overso. Berfikiran positif, hidup harmoni. Sekiranya video cikgu ini bermanfaat, sila tekan subscribe dan share kepada rakan-rakan. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk semua. Bye.